Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anorigos dalam Buletin Ukas edisi malam 14 Julai 2020. Berita utama. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media COVID-19 hari ini memaklumkan bahawa Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan pembukaan semula sekolah di daerah Kuching, Samarahan dan Padawan melibatkan 138 buah sekolah rendah dan menengah yang dijadual pada 15 Julai 2020 ditangguhkan pada 3 Ogos 2020. Terdahulu, beliau telah berbincang dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengenai status pembukaan semula sekolah di Sarawak. Sekolah-sekolah yang dikenal pasti adalah sebanyak 138 buah sekolah. Ini melibatkan sebanyak 87 buah sekolah di daerah Kuching, 48 buah sekolah di daerah Padawan dan 3 buah sekolah di daerah Semunjan. Bagi kelas prasekolah tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas, di ketiga-tiga bahagian ini, sisi persekolahan diteruskan seperti biasa. Bagi sekolah-sekolah kawasan hijau yang di luar daerah Kuching, Padawan dan Samarahan, jadual pembukaan sekolah akan bermula seperti dijadwalkan pada 15 Julai 2020. Dalam perkembangan lain, berikutan tular di media sosial baru-baru ini mengenai beberapa tempat di Kuching yang dikatakan tidak selamat, Dato' Amar Douglas ketika ditemu bual media melalui telefon pagi tadi berkata ia adalah berita palsu. Untuk itu, beliau merayu kepada masyarakat agar tidak menyebarkan berita yang tidak sahih yang boleh mengakibatkan panik. Sehingga semalam kita dah nampak satu diviralkan bahawa dia memberitahu beberapa tempat di Kuching ini tidak selamat. Saya tanya Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sama ada notis itu dari mereka kata tidak. Jadi ini mengemparkan masyarakat dan menyusahkan, dan ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Tambah beliau, pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan untuk menentukan apa-apa berita yang didapati oleh rakyat adalah berita yang sahih dan tidak ditokok tambah. Seterusnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah memberikan kelulusan bagi projek baik pulih rumah sebanyak RM1 juta setiap tahun untuk setiap ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam program Ziarah UKAS, Pelan Post COVID-19 Community Engagement di Kampung Rancangan, Terusan pada Ahad, projek baik pulih rumah ini dilaksanakan menerusi Pusat Khidmat PBB DUN dan Parlimen dengan kerjasama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, pejabat daerah dan lain-lain agensi. Jelasnya, setakat ini DUN Bukit Sari telah berjaya melaksanakan projek baik pulih rumah sebanyak 150 buah rumah di kawasan itu. Datuk Amar Awang Tengah yang juga ADUN Bukit Sari memberitahu satu perancangan terperinci sedang diusahakan bagi pembesaran kampung rancangan pada masa akan datang, termasuk penyukatan kampung tradisi dan tanah adat yang merupakan program berterusan Kerajaan Sarawak. Selanjutnya, menjelang pembukaan semula persekolahan bagi murid-murid tahun 5 dan 6 esok, pihak pengurusan SK Sebauh telah mengambil tindakan sewajarnya dengan memperkemaskan prosedur operasi standard SOP seperti yang ditetapkan kerajaan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom selepas mengadakan lawatan ke SK Sebauh pada Isnin berkata beliau berpuas hati dengan tindakan proaktif guru-guru SK Sebauh dalam mempersiapkan garis panduan SOP pembukaan sekolah dengan menyediakan kemudahan dan penjarakan sosial sewaktu pembelajaran. Beliau yang juga ADUN Kemenas sempat meninjau bilik darjah, bilik guru, kantin sekolah, kelas prasekolah dan asrama murid. SK Sebauh mempunyai seramai 540 orang pelajar dengan 101 merupakan pelajar berasrama dan selebihnya merupakan pelajar harian. Berikut pula, potensi industri halal di Malaysia semakin meningkat dan mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada dalam dan luar negara. ADUN Batu Danau Paulus Palu Gumbang berkata usahawan terutamanya pengeluar makanan dan perkhidmatan perlu merebut peluang ini sebagai langkah untuk memperluaskan lagi pasaran ke luar negara. Potensi industri halal semakin meningkat dan merupakan industri amat penting serta relevan di Sarawak. Usaha proaktif ASPC di dalam menganjurkan kursus best industri halal merupakan satu langkah permulaan yang amat penting untuk membangkitkan kemajuan industri halal di Sarawak.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan kursus BESS Mesti Halal Anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SADC di Hotel Purnama Limbang hari ini. Dalam pada itu, ujar Paulus lagi, produk dan perkhidmatan halal turut mendapat perhatian daripada pengguna bukan Islam yang mempunyai tanggapan positif terhadap produk halal. Hakikatnya dunia sekarang memang telah mengiktirafkan industri halal dan potensinya kepada pembangunan dan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Peluang industri halal bukan sahaja kepada orang Muslim semata-mata, tetapi juga turut berorientasi orang yang bukan Muslim. Sambutan yang diterima sangat memberangsangkan apabila penganjur SADC terpaksa menambah 20 lagi penyertaan dengan menjadikan jumlah keseluruhan seramai 80 orang telah mengambil bahagian dan berlangsung selama sehari. Beralih ke laporan projek naik taraf di Sarawak. Kaki pancing dan nelayan di kampung seberang Sarike khususnya Lorong Izora 3B amat berterima kasih kepada Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh kerana menaik taraf jeti untuk kegunaan penduduk. Menurut Kaunselor Iskandar Naziri, jeti berwajah baru itu juga akan memudahkan para petani dari kampung Parit Bugis memunggah hasil tani mereka. Saya ambil kesempatan awal mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih dengan YB Datuk Len Talif Saleh kita yang betul-betul prihatin untuk membantu penduduk ataupun warga nelayan dan para petani terutamanya dari Parit Bugis yang akan menggunakan pakaikan jeti belian ini untuk memunggahkan produk pertanian di mana yang kita lihat sungai ini Parit Bugis cuma terletak di seberang jeti Jalan Izora ni. Katanya Datuk Len yang juga Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak turut menyumbang 3 unit lampu solar bagi kegunaan di jeti tersebut. Manakala di Limbang, projek jalan dari Kampung Ipai ke Kampung Pendam sepanjang 13 km melibatkan naik taraf jalan sedia sepanjang 7 km dan bina baru sepanjang 6 km yang bernilai RM35 juta yang disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Sabtu merupakan sebagai dari Northern Region Development Agency NRDA di bawah Kerajaan Sarawak. Pembinaan projek jalan ini mengambil masa 24 bulan bermula 8 Julai 2020 sehingga 7 Julai 2022 dengan menggunakan standard piawaian jalan grade R3. Ketua Kampung Lubuk Sigantang Latif Majid merakamkan perhargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas pelaksanaan projek tersebut. Saya selaku Ketua Kampung Lubuk Sigantang mengucapkan terima kasih ke atas Kerajaan GPS Negeri Sarawak kerana dapat melaksanakan jalan dari Ipai melalui Kampung Lubuk Sigantang, Kampung Lubuk Piasal hingga ke Kampung Pendam. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas keprihatinan kepada kami penduduk di luar bandar di kampung yang terlibat ini. Salah seorang penduduk, Kaunselor Duraman Haji Tamid ketika ditemui mengharapkan pembinaan jalan ini berjalan lancar mengikut jadual dan akan meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Diharapkan projek ini akan berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan dengan adanya jalan ini nanti dapatlah memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di sini terutamanya jalan lebih pintas daripada jalan yang lama. Dan yang kedua ialah dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat kerana dengan adanya jalan-jalan ini terutamanya kepada yang mengusahakan ladang-ladang mereka akan mudahkan lagi mereka membawa hasil ladang mereka ke bandar ke pasar Limbang. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.